Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurullah Akilah binti Kamarudin, nombor matrik 2014039. InsyaAllah pada kesempatan ini kumpulan kami akan membuat pembentangan bagi subjek IDQS 2033 Ulum Al-Hadis 2 yang bertajuk Hadis Maudhu'. Pertama sekali adalah berkaitan dengan ta'rif. Ta'rif bagi hadis maudhu' dari segi bahasa adalah meletakkan sesuatu. Manakala dari segi istilah pula adalah menipu, mereka cerita, mengada-adakan cerita yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, hukum meriwayatkan hadis maudhu'. Ijma' ulama' telah berpendapat bahawa sesiapa yang telah mengetahui hal keadaan hadis itu adalah maudhu', maka tidak halal baginya untuk menyampaikan hadis tersebut, melainkan untuk menjelaskan bahawa hadis itu adalah hadis maudhu'. Dalilnya adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka katanya telah bersabda Nabi SAW, sesiapa yang meriwayatkan daripada aku satu hadis yang mana dia telah mengetahui bahawa hadis itu adalah hadis palsu ataupun hadis yang dusta, maka dia adalah salah seorang yang berdusta. Usaha ulama' dalam menangani hadis maudhu'. Yang pertama adalah mementingkan perihal sanad, iaitu dengan memastikan perawi yang siqah dan tiada sanad yang terputus. Yang kedua, himpunkan hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang hasan, yang mana hadis-hadis ini adalah hadis yang diterima. Yang ketiga, mengandalkan aktiviti ilmiah dalam nahu hadis. Dan yang keempat, ulama ini segera untuk mengumpul hadis kerana mereka takuti akan hilang hadis yang sahih, hadis yang hasan dan bercampur dengan hadis yang palsu. Dan yang kelima, mereka mengumpulkan perawi-perawi yang penipu dalam satu kitab. Dan yang terakhir, ulama' mengumpulkan hadis maudhu' dan menerangkan hadis ini adalah maudhu' pada sanad dan juga matannya. Seterusnya adalah isu semasa yang berkaitan dengan hadis maudhu'. Pada masa sekarang, kita dapat lihat bahawa hadis maudhu' ini telah berleluasa di kalangan masyarakat. Ramai pendakwah-pendakwah ataupun kita panggil ulama' segera yang dilahirkan pada zaman kini, yang mana mereka ini hanya mengambil hadis-hadis palsu tanpa menyelidiki dahulu hadis itu adalah hadis yang ditolak ataupun hadis yang diterima. Mereka hanya menggunakan hadis tersebut sekadar menunjukkan bahawa rujukan yang mereka ambil adalah daripada hadis. Mereka tidak mengambil berat sedikit pun tentang asal-usul hadis tersebut. InsyaAllah itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya. Seterusnya saya akan terangkan bagaimana cara untuk kita mengenali hadis maudhu'. Yang pertama ialah kenyataan dari perawi itu sendiri bahawa dia telah menyampaikan hadis palsu dan meletakkan sanad kepada perawi yang tidak pernah dijumpai. Yang kedua, kebanyakan hadis yang diriwayatkan bercanggah dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Yang ketiga, perawi meriwayatkan hadis melalui ucapan daripada mereka sendiri. Kebiasaannya hadis seperti ini dibuat oleh orang-orang yang taksub dengan suku kaum mereka sendiri. Dan yang keempat ialah diambil dari kata-kata para sahabat, tabi'in dan salafus soleh, lalu disandarkan hadis tersebut kepada Nabi SAW. Yang terakhir, perkara yang terkandung di dalam hadis tersebut terlalu terancam meskipun ianya adalah perkara kecil sahaja. Kita masuk pula kepada ciri-ciri hadis maudhu' berkaitan matan dan sanad. Ciri-ciri hadis berkaitan matan yang kita boleh lihat ialah yang pertama, ianya bercanggah dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Yang kedua, ia menyatakan sesuatu amaran secara berlebihan tentang perkara kecil atau yang tidak boleh diterima oleh akal. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan bertentangan dengan ilmu atau akal manusia sehingga tidak dapat ditafsirkan. Yang keempat, hadis yang tidak akan kita jumpai dalam mana-mana kitab sahih. Ciri-ciri hadis berkaitan dengan sanad
Yang pertama, perawi adalah seorang pendusta yang terkenal dan hadis itu tidak diriwayatkan oleh perawi lain. Yang kedua, tiada kesahihan seorang perawi itu bertemu dengan ulama hadis atau perawi dilahirkan selepas atau sebelum kematian ulama hadis atau perawi tidak pernah berguru dengan mereka. Ketiga, pengakuan yang dibuat oleh perawi hadis itu sendiri. Saya akan terangkan pula sejarah kemunculan hadis maudhu'. Selepas peristiwa pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan, kondisi umat Islam semakin parah sebab daripada beberapa golongan yang lebih merasakan berhak untuk menjadi khalifah seterusnya. Punca dari munculnya hadis palsu ini ketika terjadi konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Salah satu pihak saling memperkuatkan diri dengan menciptakan hadis palsu yang isinya seakan-akan mendukung pihak tersebut dan menjatuhkan pihak yang lain. Setelah Khalifah Ali wafat, kelompok Syiah menuntut hak mereka untuk menjadi khalifah. Oleh itu, bermulalah peristiwa politik yang menjadi punca perpecahan umat Islam. Kita sudah ketahui sejarah kemunculan hadis maudhu', jadi sekarang saya akan terangkan sebab kemunculan hadis maudhu'. Yang pertama adalah untuk meruntuhkan Islam dan umat Islam. Setelah kehadiran Islam, negara-negara orang Yahudi dan Kristian jatuh di tangan Islam. Mereka tidak dapat membalas dengan pertumpahan darah lagi, jadi mereka berusaha menjauhkan umat Islam dari akidahnya dengan membuat hadis palsu dan disandarkan kepada Nabi SAW. Yang kedua, perbezaan akidah. Banyak mazhab yang menyimpang menggunakan hadis palsu untuk meletakkan celaan terhadap mazhab lain. Yang ketiga, perbezaan politik. Membuat hadis palsu untuk mengangkat martabat imam mereka. Ialah semangat asabiyah. Dan yang kelima, dakwah untuk menggalakkan dengan menakut-nakutkan. Seterusnya yang keenam, memberi sesuatu penghitungan dalam situasi dorongan atau ugutan. Yang terakhir ialah merapatkan diri dengan raja dan juga pembesar. Asbab mereka mahukan wang raja dan pembesar, lalu mereka menyesatkan dengan menggunakan hadis palsu serta meletakkan hadis-hadis sebagai pujian kepada raja dan juga pembesar. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Saya serahkan pula pembentangan ini kepada sahabat saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfilzah Musfirah binti Kelana, nombor matrik 2014031. Baiklah, seterusnya ialah martabat hadis maudhu'. Hadis maudhu' ialah seburuk-buruk hadis dhaif dan seburuk-buruknya. Sebahagian ulama' menganggapnya sebagai bahagiannya berasingan dan ia bukanlah sejenis hadis dhaif. Terdapat beberapa kitab yang mengandungi hadis-hadis maudhu'. Antaranya ialah Tazkirah Al-Mawdu'at yang dikarang oleh Abu Al-Fadi Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi. Selain itu, kitab Al-La'ali Al-Mashnu'ah fi Al-Hadis Al-Mawdu'ah yang dikarang oleh Al-Hafiz Jalaluddin Al-Sayuti. Contoh lain bagi kitab yang terdapat hadis maudhu' ialah Al-Bait Al-Khalash min Hawadis Al-Khashash yang dikarang oleh Al-Hafiz Zainuddin Abdul Rahim Al-Iraqi. Kesimpulannya ialah terdapat beberapa sebab tersebarnya hadis-hadis palsu di zaman ini dan kemudaratannya dalam urusan agama. Umat Islam pada zaman ini telah mengalami kelemahan budaya agama yang betul dan penggunaan khurafat palsu yang sangat berleluasa. Mereka sangat berpengaruh dengan penyebaran mazhab-mazhab yang merosakkan akidah mereka. Pada waktu itu, kebanyakan ulama' telah tiada. Majlis-majlis ulama' dikurangkan dan lingkaran agama yang hidup telah dikurangkan dari masjid. Masyarakat Islam yang kurang ilmu pengetahuan menerima apa sahaja perkara yang mereka dengari, termasuklah hadis palsu yang terdapat di surat khabar, radio, khutbah Jumaat dan lain-lain. Perkara ini berleluasa sehingga memusnahkan sebahagian agama dan membantu penyebaran mazhab-mazhab yang menyeleweng pada zaman tersebut. Sekian, terima kasih.